Datuk Pengerusi di atas peluang bagi saya berbahas bagi maksud bekalan 63 butiran 070000. Saya tidak akan bercakap panjang. Dua isu utama. Sebenarnya saya merujuk kepada Majlis Peperiksaan Malaysia. Kita mengetahui bahawa peperiksaan UPSR bagi tahun ini dicemar dengan laporan bahawa sebanyak 4 kertas soalan telah bocor. Di sekolah anak saya juga menjadi satu isu yang besar kerana di sekolah kebangsaan pelajar tahun 6 bagi peringkat sekolah rendah itu seharusnya menjadi kebanggaan bagi semua ibu dan ayah. Jadi Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan beberapa kenyataan tentang isu ini. Pada saya haruslah memastikan sikap pertanggungjawaban yang jelas di atas semua kebocoran yang berlaku. Permohonan maaf tak memadai dan saya dapati bahawa ada pasukan yang dibentuk. Hanya kita juga perlukan maklum balas yang terkini tentang sumber kebocoran dengan transparan dan bertanggungjawab. Lembaga juga harus merangka sebuah prosedur. Saya baca daripada jawapan Parlimen, ramai anggota Dewan Rakyat yang menanyakan tentang isu ini, dan di antara langkah-langkah susulan yang diambil oleh kementerian tidak dimasukkan sebuah pelan kontingensi yang digerakkan untuk memastikan adanya kewujudan set kertas peperiksaan alternatif. Saya rujuk kerana mengikut pengalaman negara khususnya the United Kingdom, AQA, badan di sana memberikan set soalan alternatif Datuk Pengerusi yang digunakan dalam peperiksaan A-levels di UK apabila didapati set soalan asal dalam peperiksaan pengajian perniagaan ketika itu telah bocor. Dan satu lagi kes yang pernah berlaku di Ireland, ini tahun 2009, sebuah peperiksaan kertas bahasa Inggeris ditangguhkan hanya selama 3 hari apabila didapati bocor, dan soalan alternatif diberikan kepada lebih 50,000 orang pelajar setelah seorang petugas peperiksaan tersalah membocorkan soalan sehari sebelum peperiksaan diambil. Maksudnya kita mungkin boleh ambil iktibar daripada pengalaman negara luar. Saya merasakan penangguhan pemeriksaan adalah satu bentuk penganiayaan pada anak-anak di sekolah. Termasuk juga para guru yang membantu untuk menyediakan mereka bagi peperiksaan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Lembaga Peperiksaan harus mengambil kira cadangan-cadangan diberikan, termasuklah set kertas alternatif, soalan alternatif. Jelasnya, saya berharap pihak menteri dapat bersikap lebih terbuka dalam merangka contingency plan yang diberikan, penglibatan yang diberikan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat, termasuklah khususnya yang menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan. Kerana bukan ramai dalam kabinet yang melakukan sedemikian rupa. Jadi saya pohon penjelasan dan juga keterbukaan dalam memasukkan cadangan ini dalam SOP kementerian. Datuk Pengerusi, saya juga bangkitkan butiran 050100 di bawah pembangunan infrastruktur, pengukuhan operasi pendidikan. Saya bawakan projek. Ini pembangunan Institut Aminuddin Baki di Bandar Instek Negeri Sembilan. Menurut laporan Ketua Audit Negara, kos keseluruhan bagi projek adalah sebanyak 123.47 juta ringgit. Dan ia menyebut projek diluluskan oleh kerajaan menerusi rundingan terus direct tender dengan kontraktor Global Globe Malaysia Sdn Bhd melalui 2 surat bertarikh 7 Januari 2008 dan 10 Julai 2009. Kerajaan meluluskan pelantikan 4 perunding bagi memantau kerja-kerja reka bentuk, sivil, struktur, mekanikal dan elektrikal, termasuk juga ukur bahan pada 11 Julai 2007 sebelum diluluskan. Projek patut siap 11 Mac 2011, Datuk Pengerusi. Hanya disiapkan setahun selepasnya pada 11 September 2012, diserahkan kepada kementerian pada 14 Disember 2012 dan digunakan pada Mac 2013. Dan IAB ini, Institut Aminuddin Baki, telah menyasarkan sepatutnya target sasaran melatih sebanyak 53
orang peserta dalam tempoh yang diberi. Malangnya, mereka hanya berjaya melatih sebanyak 269 peserta, iaitu 0.51% daripada sasaran asal disebabkan kelewatan penyiapan bangunan. Maklum balas daripada Kementerian Pendidikan, 10 kursus rintis diadakan tanpa penginapan di IAB Bandar Anstek disebabkan bangunan belum berfungsi sepenuhnya. Dan sebanyak 103 ICT Termination Points di makmal komputer dan bilik pensyarah kanan masih belum dipasang. Reminiscent, Datuk Pengerusi, dengan kes PPSMI dulu. Komputer dibekalkan tapi tidak dibuka, tak diguna pakai. Bilakah akan kita belajar? Dan ketika itu ada 1,223 pembaikan kecacatan bangunan yang belum diambil tindakan oleh kontraktor. Jadi saya juga nak bangkitkan antara rungutan dalam laporan ketua audit, reka bentuk IAB Bandar Anstek tak sesuai, tak praktikal. Ya. Laluan pejalan kaki tak disediakan, ketinggian dinding dan reka bentuk tembok yang tidak sesuai. Pembinaan dengan kualiti yang amat buruk, sehingga kan air mengalir keluar dari lampu ketika hujan lebat dan pendawaian yang tidak sempurna. Datuk Pengerusi, ini projek runding terus. Ya, untuk satu institut yang tersohor dan diberikan kelulusan oleh kementerian. Apa sebabnya? Apakah rasionalnya? Jadi saya pohon kerajaan, khusus kementerian, memperincikan kos-kos yang terlibat. Ya, kita bercakap tentang institusi pendidikan buat anak-anak kita. I mean, this is unacceptable dengan izin. Bukan bercakap tentang projek-projek lain. Jadi saya mahukan jawapan yang jelas dalam bab ini untuk memastikan tidak berulang lagi. Saya minta juga kos yang terlibat dalam pembaikan kecacatan yang disebut oleh ataupun dalam laporan audit beserta jumlah serta nama syarikat kontraktor pihak ketiga yang dilantik untuk tugas-tugas pembaikan tersebut. Dan adakah tender terbuka dibuat untuk tujuan ini? Dan terakhir, Datuk Pengerusi, saya ucap terima kasih atas masa. Saya sempat melawat beberapa ibu dan ayah yang anak-anaknya bersekolah di sekolah menengah dan sekolah rendah Kampung Pensiangan, Sabah. Dan saya dimaklumkan bagi sekolah rendah 60 pelajar, sekolah menengah 90 pelajar. Di sana tidak ada bekalan elektrik. Ya, para guru sudah berkhidmat lebih 2 tahun dan saya harap kementerian ambil serius dan cuba sedaya upaya untuk meningkatkan infrastruktur. We're talking about electricity here. Dengan izin. Dan saya tidak fikir ini sama adil atau boleh diterima dan diharap kampung pensiangan. Yes. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjawab dengan jelas. Terima kasih Datuk Pengerusi.